Baru-baru ini kita digemparkan dengan gempa bumi di Morocco. Yang setakat ini mangsa telah terkorban lebih daripada 2,000 orang dengan gempa magnitude 6.8. Juga baru-baru ini gempa bumi kuat magnitude 6.0 telah berlaku di Halmahera, Indonesia pada 11 September 2023. Dikatakan sebelum terjadi gempa munculnya satu cahaya yang berlaku di Meksiko, Turki dan terbaru di Morocco. Ada yang mempersoalkan adakah wujud di Malaysia juga disebabkan tular satu video yang memperlihatkan satu cahaya yang jatuh di kawasan Kuala Lumpur. Hari ini kita akan bahas kenapa berlaku gempa di Morocco dan adakah hadis Nabi SAW mengenai gempa bumi di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Hari ini pelbagai musibah yang menimpa bumi sekarang, dari pelbagai negara dengan kebakaran, banjir sehinggalah gempa bumi seperti apa yang terjadi kepada negara Morocco baru-baru ini. Dan perbahasan kali ini kita fokuskan kepada Morocco. Untuk pengetahuan semua, Morocco adalah sebuah negara di Afrika Utara ataupun disebut sebagai Al-Mamlakatul Maghribiyah, iaitu kerajaan Maghribi dengan maksud lain kerajaan barat. Maksud bagi Maghribi adalah barat. Dari namanya pun kita dah ketahui dah bahawa bahasa rasmi negara tersebut adalah bahasa Arab dan Berber. Kiranya diorang ni termasuklah dalam bangsa Arab, cumanya berada di Afrika. Sebab itulah bila Piala Dunia sebelum ini, sokongan penuh negara Arab kepada Morocco. Dan kalau kita tengok map, negara Morocco ini mempunyai satu garis pinggir laut yang panjang di sepanjang Laut Atlantik. Negara yang bersebelahan dengan Algeria di timur dan berjiran dengan Spanyol dan Portugal di utara. Dan gempa baru-baru ini yang berlaku di Morocco juga dapat dirasai di Spain. Menurut sejarah zaman kegemilangan Islam, Bani Umayyah sampai ke Morocco dan mengislamkan penduduk di sana. Sehinggalah Morocco juga pernah di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah. Islam terus berkembang termasuklah ke negara Spain yang mana nama dulunya adalah Andalusia, dan wujudnya di sana satu masjid besar di Cordoba sebagai bukti Islam pernah memerintah di sana, yang mana hari ini telah ditukar kepada gereja Katolik setelah kejatuhan Islam. Sahabat semua, Morocco daripada dulu lagi mengamalkan pemerintahan monarki, iaitu sultan yang memerintah sesebuah negara. Bermula daripada Sultan Idris tahun 788 Masihi sehinggalah ke hari ini, iaitu Sultan Muhammad ke-6. Morocco hari ini adalah sebuah negara yang mengamalkan raja berperlembagaan dan merupakan sebuah negara Islam yang memiliki 33 juta lebih penduduk dengan majoritinya adalah beragama Islam. Kerana mengikut populasi yang berada di sana, lebih 98% adalah beragama Islam Sunni. Jadinya bila mengikuti populasi penduduknya yang ramai Islam, boleh dikatakan kehidupan di sana tidaklah berbilang agama kerana agama rasmi adalah Islam. Berbanding di Malaysia yang populasi beragama Islam hanya sekitar 61% sahaja. Jadinya Morocco lebih tinggi. Tetapi cara hidup sebahagian rakyat Morocco dengan populasi Islam yang besar bukanlah seperti yang kita bayangkan. Kerana budaya barat dan berhibur itu seperti bukan di negara Islam. Bila kita tengok pantai tempat pelancongan mereka seperti di negara bukan Islam. Taman tema air pun pakaian dan macam dekat Amerika. Apalagi kelab-kelab malam tumbuh bersepah tidak terkira. Sehingga kan konsert dan tarian separuh bogel juga adalah perkara biasa di sana. Dan ianya berlaku di kebanyakan negeri, antaranya ialah ibu kota Morocco, iaitu Rabat, juga kota terbesarnya iaitu Casablanca. Tapi yang paling menjadi tumpuan dengan pantai dan juga kelab yang terkenal adalah di Marrakesh. Kerana di sana terdapatnya famous beach Marrakesh. Miah by Marrakesh out. Juga kelab malam yang paling terkenal iaitu 555 Night Club. Dan gempa bumi baru-baru ini berlaku di Marrakesh. Gempa bumi yang paling teruk mereka alami dengan magnitude 6.8 sehingga menyebabkan kematian, yang mana setakat ini jumlah yang terkorban ialah 2,681 orang. Yang cedera pun melebihi 2,000 orang, belum termasuk yang kritikal lagi. Agak ramailah yang meninggal dan juga banyaknya kerosakan yang berlaku di sana. Gempa bumi itu berlaku pada Jumaat malam 8 September tahun 2023 dan menurut USGS ia merupakan gempa dan juga gagaran terkuat
terkuat yang pernah melanda wilayah negara Afrika Utara itu sepanjang 120 tahun. Antara wilayah yang kena ialah Al-Haus, Marrakesh dan sekitarnya. Dan daripada laporan USGS, pusat gempa bumi itu berlaku 75 km sebelah tenggara Marrakesh pada kedalaman 18.5 km, yang mana gegarannya sangat mengerikan sehinggalah manusia lari bertempiaran seperti kiamat dah datang. Pada waktu itu manusia tertimbus oleh bangunan, masing-masing menyelamatkan diri tanpa menghiraukan sesiapa lagi. Lebih-lebih lagi, gempa bumi itu berlaku pada waktu malam sekitar pukul 23 PM. Ramai dah yang berada di dalam rumah, dan itulah juga penyebab ramainya terkorban. Tersepit di bawah runtuhan bangunan, termasuklah wanita dan kanak-kanak. Adapun yang berada di luar rumah, kita sendiri boleh saksikan dan dapat rasai daripada video-video yang beredar di media sosial bagaimana ketakutan yang melanda mereka, sehingga kan mereka memenuhi jalan-jalan yang berada di sana disebabkan ia adalah gegaran yang belum pernah mereka rasai sebelum ini. Menurut media tempatan Morocco, beberapa bangunan termasuk tembok merah yang terkenal sebagai warisan dunia UNESCO yang mengelilingi kota tua di Marrakesh juga rosak. Masjid Qutbiyah yang berdiri pada abad ke-12 di Marrakesh juga dilaporkan runtuh. Sedangkan masjid tersebut merupakan satu landmark yang terkenal di Marrakesh dan menjadi tumpuan pelancong. Maka ramailah pengkaji mengatakan ia hanyalah bencana alam. Dan antara penyebab gempa bumi berlaku mengikut pendapat mereka ialah yang pertama, gempa yang cetek. Bila gempa yang cetek berlaku, maka gegaran yang dirasai oleh kita di permukaan bumi semakin kuat. Jika pusat gempa itu dalam, maka kuranglah gegaran yang kita rasai. Perkiraan gempa kita boleh kira kedalamannya begini: gempa cetek ataupun dangkal kurang daripada 70 km, gempa sederhana 70 sampai ke 300 km, dan gempa yang dalam 300 sampai 700 km. Dan apa yang berlaku di Morocco itu dengan kedalaman hanya 75 km sahaja, dan mereka kira ia masih lagi cetek. Yang kedua, rekahan bumi yang aktif berlaku di sekitar Marrakesh, yang mana bahasa mudahnya batu-batu ini bergerak daripada tempatnya sehinggalah ada rekahan dan terjadinya gempa bumi ataupun disebut sebagai oblique reverse faulting. Sehingga kan ada pendapat yang mengaitkan ia adalah HAARP, yang kita boleh fahami sebagai Auroral Active Frequency tinggi. Ialah satu program yang menggunakan pemancar berkuasa tinggi yang dikatakan boleh menyebabkan perubahan cuaca dan gempa bumi. Sedangkan Jessica Matthew, pengurus program HAARP di University of Alaska, memberitahu bahawa peralatan penyelidikan di tapak HAARP tidak boleh mencipta ataupun menguatkan bencana alam. Mereka berkata juga gempa yang berlaku sebelum ini hanyalah bencana alam, tidak ada kaitan dengan mereka, kerana mereka memberitahu rates gelombang radio HAARP adalah serupa dengan stesen penyiar radio AM yang kuat, tidak mampu untuk menjadikan gempa bumi sehingga menghancurkan sebuah negeri. Sebab kalau mereka boleh buat macam tu, dah lama mereka musnahkan Rusia. Sebagai Rusia dan Ukraine berperang, Ukraine ini bersekutu dengan USA, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan memang hakikatnya manusia ini tidak mampu membuat sesuatu yang melebihi ciptaan Allah. Kalau manusia berniat untuk menghancurkan negara lain, pastinya dengan perang, senjata dan sebagainya. Sahabat semua, sebenarnya gempa bumi baru-baru ini banyak dah berlaku pada mana-mana negara. Ada yang biasa sahaja dan ada yang teruk, antaranya di Turki, sehingga menyebabkan kematian 46,000 orang. Dan juga wujudnya gempa bumi yang berlaku di sekitar kita. Yang paling dekat ialah di Indonesia, masih lagi aktif, dan baru-baru ini berlaku lagi gegaran. Bila ada gempa, maka kebiasaannya tsunami juga akan datang. Mungkin kita boleh mengatakan semua yang berlaku ini hanyalah bencana alam, tetapi 1400 tahun yang lalu baginda Nabi SAW dah mengingatkan kita mengenai apa yang berlaku pada hari ini. Antara tanda-tanda kiamat ialah berlakunya gempa bumi, dan Nabi SAW menyuruh kita untuk mengingati Allah sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ya ayyuhan nas uzkurullah, ja'atir rajifah tatsba'uha radifah." Yang bermaksud, wahai manusia, ingatlah Allah, telah datang ar-rajifah, gempa goncangan, yang akan menyusulinya pula ialah ar-radifah, iaitu kiamat. Yang dimaksudkan dengan ar-rajifah pada ayat ini ialah yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, yang bermaksud pada hari bergoncangnya bumi dan gunung ganang serta hancur lebur, dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Dari hadis Nabi tadi kita faham akan berlakunya banyak goncangan juga gempa di muka bumi, dan ia hanyalah merupakan permulaan sahaja, hanyalah satu ujian kepada manusia. Gempa-gempa kecil yang berlaku, tetapi selepas gempa kecil akan adanya goncangan yang besar yang disebut sebagai ar-radifah, iaitu kiamat. Sebagaimana banyak surah yang menggambarkan berlakunya kiamat, antaranya ialah surah Al-Zalzalah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang bermaksud apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Dan apa yang berlaku hari ini? Gempa bumi yang hanya membuat gegaran di permukaan bumi sahaja, tetapi manusia dah lari seperti orang gila. Apalagi kalau bumi bergoncang dan mengeluarkan segala isinya, sulit untuk digambarkan. Dan antara wasiat baginda Nabi SAW juga mengenai tanda hari kiamat ialah la taqumus sa'a hatta yuqbadal ilm wa taksuruz zalazil wa yatakarabu zaman wa tazharul fitan wa yaksulul haraj wa huwa al-qasdu hatta yaksura fikum al-malu fayafid. Yang bermaksud tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah hilangnya ilmu dan banyaknya terjadi gempa, goncangan dan waktu seakan-akan berlalu dengan cepat. Munculnya berbagai macam fitnah dan banyaknya al-haraj, iaitu pembunuhan sehinggalah harta melimpah ruah kepada kamu. Hari ini pun kita dapat rasai ilmu itu dah diangkat sebab orang yang alim dah banyak pergi. Juga gempa di sini sana berlaku hari ini bersambung-sambung, dan juga pada hari ini kita rasa waktu sangatlah cepat berjalan. Kita tidak sedar bahawa tahun 2023 ini 3 bulan lebih lagi akan masuk dah tahun baru 2024. Pembunuhan pun banyak dah berlaku daripada Iraq, Syria, Libya dan sebagainya. Kehancuran dapat kita saksikan sendiri. Dan apa yang menimpa kita hari ini juga adalah disebabkan apa yang manusia lakukan. Dengan maksiat dilakukan, pertumpahan darah, kerosakan dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Jadi sahabat semua, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dengan apa yang berlaku sekarang di muka bumi kita. Kita sedar kita bukanlah orang yang baik. Tangan kita berlumuran dengan dosa. Nafsu kita kadang mendahului akal fikir kita. Marilah sama-sama kita memperbaiki diri, memperbetulkan balik apa yang tidak sepatutnya kita lakukan. Allah Maha Penyayang dan penerima taubat. Kita ajak orang buat baik dan tegur mereka yang buat mungkar, kerana ia adalah kebaikan juga kepada kita. Meskipun pelbagai ujian yang menimpa kita sekarang, sama-sama kita doakan kebaikan kepada mereka dan Allah memberi keampunan dan hidayah kepada mereka semua. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.